Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3. Jadi pelajar, minggu ni seperti yang dijanjikan, cikgu akan masuk tajuk indeks pecahan. Jadi kita terus kepada tajuk indeks pecahan ya. Jadi indeks pecahan ni pelajar, kita akan belajar dia terbahagi kepada dua. Okey, dia terbahagi kepada dua. Tukar ini dulu pecahan. Dia terbahagi kepada dua, yang mana pecahan yang pertama ialah pecahan yang mana kuasanya atasnya ialah 1. Maksudnya numeratornya ialah 1. Sebagai contoh, 5 kuasa 1/2. Okey. 36 kuasa 1/2. 49 kuasa 1/2. 27 kuasa 1/3. Ini indeks pecahan yang pertama, yang mana dia punya pecahan, dia punya numerator maksudnya nombor yang atas kat pecahan tu mesti nilainya 1. Okey. Jenis indeks pecahan yang kedua ialah A kuasa M per N, yang mana M ni ialah nombor selain daripada 1. Sebagai contoh, 366 kuasa 2/3. Okey. 59 kuasa 3/4. Okey. M kuasa 2/5. Okey. Jadi ini indeks pecahan yang pertama, ini indeks pecahan yang kedua. Okey. Jadi standard pembelajaran menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Apa hubungannya? Jadi tengok A kuasa 1/N dia sama juga dengan A punca kuasa N. Oh, ya ke? Okey, nanti kita akan tengok untuk slide seterusnya. Okey, bagaimana anda menentu dan menyatakan hubungan antara pecahan dengan punca kuasa dan kuasa? Alright, hubungan antara punca kuasa NX dan X kuasa 1/N. Maksudnya macam ni pelajar. 9 kuasa 1/2 sama juga dengan punca kuasa 2, 9. Itu maksudnya. Okey. Di tingkatan 1, anda telah belajar tentang kuasa 2 dan punca kuasa 2 serta kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, jadi sebenarnya pelajar, awak dah belajar tajuk indeks daripada tingkatan 1 lagi tanpa awak sedari. Okey, jadi tengok. X kuasa 2 sama dengan 9, cari nilai X. Okey, bagaimana nak cari nilai X? Jadi di sini diberi. Okey, X kuasa 2 sama dengan 9. Kita nak cari nilai X. Jadi kalau X kuasa 2, kita nak cari nilai X, kita kena punca kuasa kan? Alright, jadi 9 dekat sini pun kita kena punca kuasa. Jadi awak tengok kat sini. Kan cikgu kata, masa form 1, cikgu awak kata punca kuasa jumpa dengan kuasa 2 hilang, jadi tinggal X. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ialah, tengok 9 ni kita tukar jadi pendalaman bulang, 3 darab 3. Jadi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 jumpa dengan punca kuasa 2. Dulu cikgu kata hilang. Tapi sebenarnya apa yang berlaku dia bukan hilang. 3 kuasa 2 jumpa dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 itu bermaksud kuasa 1/2. Okey. Punca kuasa 2 bermaksud kuasa 1/2. Jadi kat sini 3 kuasa 2 jumpa dengan kuasa 1/2, darabkan. Jadi 2 darab 1/2 dapat 1. Jadi tinggal 3 kuasa 1. Sebab tu jawapan akhir dapat 3. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Okey, jadi 4 dapat 3. Jadi sebenarnya punca kuasa 2 itu bermaksud kuasa 1/2. Okey. Jadi sebagai contoh saya bagi dekat awak. 4 kuasa 1/2. Okey, sebut sama dengan cikgu. 4 kuasa 1 punca kuasa 2. Jadi kalau dia duduk di bawah, dia bermaksud punca kuasa 4 kuasa 1 punca kuasa 2. Okey. Jadi tengok contoh B pula, X kuasa 3 sama dengan 64. Okey, ni contoh B, cikgu buat ke tepi. Sama dengan 64. Cari nilai X. Jadi tengok 4 ni ambil nombor, bila darab 3 kali dapat 64. 4 darab 4 darab 4. Okey, X kuasa 3. Jadi X kuasa 3 sama juga dengan 4 kuasa 3. Sekarang kita nak nilai punca,
Kita nak nilai X. Jadi kena letak punca kuasa 3. Jadi sini pun kena letak punca kuasa 3. Jadi X 4 kuasa 3. Punca kuasa 3 bermaksud kuasa 1/3. 3 darab 1/3 habis. Okey, jadi X sama dengan 4. Okey, boleh pelajar. Jadi ni apabila awak jumpa indeks kuasa 1/2 bermaksud X kuasa 1 punca kuasa 2. X kuasa 1 punca kuasa 2. Jadi X kuasa 1 nak tulis punca kuasa 2. Kalau X kuasa 1/5 bermaksud X kuasa 1 punca kuasa 5. Okey. Kalau X kuasa 1/3 bermaksud X kuasa 1 punca kuasa 3. Okey. Jadi bila awak jumpa soalan punca kuasa macam ni, 25. Ini juga bermaksud 25 kuasa berapa? 1/2. Okey, kalau 27 punca kuasa 3. Ini juga bermaksud 27 kuasa 1 punca kuasa 3. Okey pelajar, awak mesti boleh tukar. Daripada indeks pecahan, tukar jadi punca kuasa. Okey, boleh? Okey, tukarkan setiap yang berikut dalam bentuk A kuasa 1/n. Okey, jadi baca bersama dengan cikgu. 36 kuasa 1 punca kuasa 2. 36 kuasa 1. Jadi kuasa 1 ni dia tak ada kuasa, maksudnya dia kuasa 1. Jadi macam mana nak tulis dalam pecahan? 36 kuasa 1 punca kuasa 2. Okey, kemudian B. Negatif 27 kuasa 1 punca kuasa 3. Jadi negatif 27 kuasa 1 punca kuasa 3. Punca kuasa di bawah. Yang atas kuasa. Okey, C. M kuasa 1 punca kuasa 5. Jadi tulis dalam bentuk indeks pecahan M kuasa 1 punca kuasa 5. Alright, D. N kuasa 1 punca kuasa 7. Jadi N kuasa 1 punca kuasa 7. Senang kan? Tukarkan setiap yang berikut dalam bentuk punca kuasa N. Okey, sebut sama-sama dengan cikgu. 125 kuasa 1 punca kuasa 5. Ulang, 125 kuasa 1 punca kuasa 5. Atas kuasa, bawah punca kuasa. Okey. Jadi kalau pandai sebut, mesti pandai tulis. 125 kuasa 1 tak payah tulis. Punca kuasa 5. Selesai. Okey, yang B. Sebut dengan cikgu. 256 kuasa 1 punca kuasa 8. Ulang. 256 kuasa 1 punca kuasa 8. Jadi 256 kuasa 1 punca kuasa 8. Senang je. Okey, C. Negatif 1000 kuasa 1 punca kuasa 3. Negatif 1000 kuasa 1 punca kuasa 3. Indeks kuasa 1 kita tak perlu tulis. Okey. N kuasa 1 punca kuasa 12. N kuasa 1 punca kuasa 12. Okey, as simple as that. Dah selesai. Pandai mesti tulis. Okey, hitung nilai setiap berikut. Jadi awak kena tekan kalkulator. Okey pelajar, jadi kita nak tekan kalkulator sebab kita nak cari nilai bagi setiap sebutan yang diberi. Yang pertama sekali
Okey, uji minda 1.2G muka surat 18. Pelajar yang mana cikgu tak buat, awak kena jadikan dia sebagai homework awak. Boleh? Okey, jadi sekarang cikgu pilih soalan A. Cikgu pilih soalan senang lah. Cikgu kena kesian kat awak bagi soalan susah kat awak. Okey. Kita sebut sama-sama. 125 kuasa 1. Kuasa 1 tak perlu tulis sebenarnya. Punca kuasa 3. Tukarkan dalam bentuk indeks pecahan. 125 kuasa 1. Punca kuasa 3. Punca kuasa tulis di bawah. Okey. Kuasa tulis di atas. Okey, seterusnya. B. Cikgu nak jawab B ke? Cikgu nak jawab C. Cikgu jawab C lah. Okey. Jadi awak kena jawab B dengan D. Boleh? Okey, C. Negatif 1024 kuasa 1 punca kuasa 5. Senang je nak jawab soalan ni. Okey, soalan nombor 2. Tukarkan setiap sebutan berikut dalam bentuk punca kuasa. Ini juga homework awak. Okey, yang mana cikgu tak jawab, awak kena jawab sebagai homework. Okey, jadi yang ni cikgu jawab A. Macam biasa cikgu pilih A. Okey, 4 kuasa 1 punca kuasa 2. Okey, pelajar awak juga boleh sebut dia sebagai 4 kuasa 1/2. Tapi cikgu suka sebut macam ni supaya tahu tulis. 4 kuasa 1 punca kuasa 2. Jadi 4 kuasa 1 punca kuasa 2. Ini jawapannya. Punca kuasa 2 tak perlu tulis juga. Jadi, cikgu jawab C. Negatif 729 kuasa 1 punca kuasa 3. Negatif 729 kuasa 1 punca kuasa 3. Okey, A dengan C cikgu jawab. Awak kena jawab B dan D. Hitungkan nilai setiap sebutan yang berikut. Okey, jadi pelajar awak boleh tekan kalkulator awak macam dalam video yang cikgu ajar tadi. Okey. Tengok, inilah indeks pecahan jenis yang kedua. Yang mana numeratornya, ni M dekat atas ni, bukan 1. Dia tak sama dengan 1. Maksudnya dia nombor selain daripada 1. Okey, kita tengok. Kita boleh sebut dia sebagai A kuasa M per N. Okey, dan kita boleh pecahkan dia cara tulis dia. Okey, kenapa cikgu ajar awak cara tulis dia? Ini cara yang mudah untuk selesaikan soalan problem solving yang melibatkan indeks. A kuasa M per N. Jadi tengok sini indeks ni cikgu keluarkan dia. M per N bermaksud M darab 1 per N. Jadi sebutan yang pertama cikgu letak 1 per N di dalam, M yang di luar. Okey. Yang kedua, awak boleh juga tulis atau tukarkan dia dalam bentuk A kuasa M dalam kurungan di luar kuasa 1 per N. Okey. Cikgu kenapa nak pecahkan dia? Ini 4 bentuk. Dia ada 4 bentuk. Pecahan kedua ni boleh tukar jadi 4 bentuk supaya senang nak selesaikan problem solving. Okey. Jadi cara kedua nak sebut dia A kuasa M punca kuasa N. Kan cikgu kata atas ni kuasa, bawah ni punca kuasa. A kuasa M punca kuasa N. Jadi ini cara ketiga nak tulis dia. A kita kuasakan dulu, lepas tu baru kita punca kuasa. Okey, bergantung kepada soalan yang awak akan dapat kemudian. Okey, yang keempat A punca kuasa M kuasa M. Okey, yang ni kita punca kuasa dulu, baru kita kuasa. Okey, boleh? Okey. 81 kuasa 3 per 2. Okey, tengok atas ada, bawah pun ada. Jadi, boleh tukar dalam bentuk yang pertama ni, nak tulis ni. Okey, ataupun bentuk yang kedua. Yang pertama ni 1 per 2 kat dalam. Cikgu mana datang 1 per 2 kan? Cikgu kata ni 3 per 2 ni. 3 per 2 ni datangnya daripada 1 per 2 darab 3. Ataupun 3 darab 1 per 2. Jadi yang kedua ni 3 kat dalam, 1 per 2 di luar. Okey. Seterusnya. 81 kuasa 3 punca kuasa 2. Okey, boleh ditulis dalam bentuk sebegini.
kuasakan dulu baru punca kuasa. Jadi pelajar sebenarnya kuasa 2 ni tak payah tulis pun tak apa. Okey. Memang tak payah tulis lah kalau punca kuasa 2 tu. Okey. 81 punca kuasa 2 kuasa 3. Macam ni. 81 punca kuasa 2 maksudnya kita punca kuasa dulu, lepas tu baru kita kuasakan dia. Okey. Ini cara yang keempat. Okey. Seterusnya 27 kuasa 2 per 3. Okey, kita laju sikit. Okey, cara yang pertama nak tulis 27 kuasa 1 per 3 darab 2. Okey, jadi 2 tu letak kat luar. Okey, cara tulis yang kedua 1 per 3 duduk di luar. Okey, seterusnya 27 kuasa 2 punca kuasa 3. Okey, itu cara tulis dia. Cara yang ketiga. Kita kuasa dulu baru kita punca kuasa. Okey. Dan yang keempat, 27 kuasa 3 punca kuasa 2. Okey, yang ni kita punca kuasa 3 dulu. Lepas tu baru kita kuasakan dia. Okey, boleh? Okey, 3, 4, 3, 2 per 3. 343 kuasa 2 per 3. Jadi 1 per 3 kat dalam, 2 dekat luar. Yang ni 2 kat dalam, 1 per 3 di luar. Okey, seterusnya kita kuasakan dulu baru kita punca kuasa 3. Dan yang keempat kita ni tertinggal pula punca kuasa 3 yang ni kena ni kuasakan dulu. Yang ni punca kuasa dulu punca kuasa 3 dulu, lepas punca kuasa 3 barulah kuasa 2 tertinggal pula. Okey, uji minda 1.2H pelajar ini juga ialah homework. Okey, homework. Buat dalam buku matematik 2 awak, sama macam tadi. Yang mana cikgu tak bincang, awak kena buat. Ini awak buat semualah, tapi cikgu bagi satu contoh. Okey, pelajar yang ni, yang A ni dia punya indeks pecahan. Yang hijau ni semua indeks pecahan. Awak kena tukarkan dia ke dalam 4 bentuk ni. 1, 2, 3, 4. Macam cikgu tunjukkan tadi. Okey, cikgu ambil contoh yang ni lah, cikgu tunjuk kat awak. Okey, yang pertama 1, 2, 1. Okey, kuasa letak kat dalam. Kuasa 3. Okey, 1 per 2 letak di luar. Okey. Yang kedua, 121 kuasa 1 per 2, 3 di luar. Okey, yang keempat, kuasakan dulu baru punca kuasa. 121 kuasa 3, punca kuasa 2. Okey, kemudian yang keempat, A. Oh, A pula dah keliru dengan jawapan sebelah. Okey. Yang keempat, punca kuasakan dulu. 121 punca kuasa, lepas tu baru kuasa 3. Okey, based on di sini. Okey, yang dekat hijau. Okey, cikgu bagi lagi contoh. Takut awak keliru. Okey, cikgu ambil yang pecahan ni lah. Okey. 16 per 81 kuasa. Dia kuasa berapa? Kuasa 3. Okey, darab 1 per 4. Sebab 4 ni kat bawah, 1 per 4 lah. Okey, yang kedua 16 per 81, 1 per 4 duduk kat dalam, 3 duduk di luar. 16 per 81, kuasakan dulu, lepas tu baru punca kuasa 4. Okey, dan yang terakhir, punca kuasakan dulu, baru kuasakan. Okey, boleh? Okey, lengkapkan soalan ni dalam buku awak, buat dalam buku mat tu. Okey, uji minda 1.2i ini juga homework. Okey, pelajar, homework. Yang mana cikgu tak bincang, awak jadikan homework. Okey, jadi cikgu pilih macam biasalah, cikgu pilih soalan A dulu. Cikgu tunjukkanlah. A. Hitung nilai setiap yang berikut. 27 kuasa 2 per 3. Tunjuklah jalan kerja sikit. Tekan kalkulator terus pun boleh sebenarnya. Okey, 27. Kan ada 4 bentuk, pilih mana salah satu. Kalau cikgu pilih 27 punca kuasa dulu. Okey, lepas tu baru kuasa. Kita kan hafal nombor kuasa 3 sempurna. Okey, 27 punca kuasa 3 dapat 3. Lepas tu 3 kuasa 2, tekan kalkulator dapat 9. Okey, semak jawapan, tekan kalkulator lah. Macam mana nak semak? 27 payung, bracket 2, A, B, C, 3. Mesti dapat jawapan sama. Okey, cikgu dah tunjuk. Cikgu ambil F pula. F 1024 kuasa 2 per 5. Okey, jadi cikgu ambil 1024 punca kuasa 5.
Lepas tu baru kuasa 2. Ambil lah awak punya kalkulator. Okey, ambil kalkulator awak. Punca kuasa 5 kan? 5 shift, lepas tu payung 1024. Dapat 4. Okey, dapat 4. 4 kuasa 2, 16. Okey, sebenarnya memudahkan bila kita tahu 4 bentuk untuk indeks pecahan. Okey, sila semak jawapan guna kalkulator. Tapi tunjuklah jalan kerja. Tadi cikgu tunjuk A, F. Okey, cikgu pilih lagi. Okey, cikgu tunjuk K. Alright, K. 2197 kuasa 2 per 3. 2197 punca kuasa 3 dulu, lepas tu baru kuasa 2. Ambil kalkulator. Shift punca kuasa 2, dia akan keluar punca kuasa 3. 2197. Dapat 13. Okey, lepas tu 13 kuasa 2 dapat 169. Okey, settle K. Okey, kat sini cikgu ambil lagi D. Okey, D 256 kuasa 3 per 8. Okey, 256 punca kuasa 8, lepas tu kuasa 3. Check punca kuasa dulu. Okey, 8 shift payung, dia akan keluar 8 punca kuasa X. Lepas tu 2 dengan 6. Awak refer video yang cikgu tunjuk tadi bagaimana nak tekan. Okey, awak dapat 2. Okey, jadi 2. Lepas tu 2 kuasa 3 dapat 8. Itulah jawapannya untuk D. Okey, jadi tinggal E, I, B, J, C, G, H, L itu awak buat sebagai. Okey, belajar untuk soalan ni. Ini juga homework. Awak buat B, saya buat A Alright, jadi sekarang kita ambil, cikgu ambil ni. Okey, 3 kuasa berapa 81? Kita cek dah 3 kuasa 5, oh banyak 6. 3 kuasa 4, 81. Jadi 3 kuasa 4. Okey, 9 kuasa berapa 81? 9 kuasa 2. 81 kuasa 1 lah, jangan tak kosong. Kalau kuasa kosong, maksudnya nilai dia 1, bukan 81. Okey, seterusnya, yang ni. 243 kuasa 4 per X. Kita tak X lah, kita tak tahu kuasa berapa sama dengan 81. Kita pelajar, kita samakan asas je. 243 maksudnya 3 kuasa berapa ni? 3 kuasa 5. Okey, 3 kuasa 5. Kuasa 4 per X. 3 kuasa 4. Okey, kita samakan asas dia 3. Biasanya asas ni kalau kita samakan, kita guna nombor perdana. Okey. Jadi bila asas dah sama, asas tu abaikan, keluarkan dia punya indeks sebagai satu bentuk persamaan. 5 darab 4 per X sama dengan 4. Okey. Jadi 4X sama dengan 5 kali 4, 20. Jadi X sama dengan 20 bagi 4, 5. Okey, dah dapat. Jadi ini jawapan dia 5. Okey, yang ni selesai. Okey, seterusnya 27 kuasa berapa? Ni 27 kuasa X per 3 sama dengan 81. Okey, 3 kuasa 3 darab X per 3 sama dengan 3 kuasa 4. 3 X. Jadi X sama dengan 4. Okey, kalau tak percaya, ceklah kalkulator. 27 payung bracket 4 per 3. Mesti dapat 81. Okey, seterusnya soalan ini. Punca kuasa 6561, saya tukar dalam indeks pecahan, X per Y. Kita tak tahu nilai X, kita tak tahu nilai Y. Kita tak tahu nilai kuasa, kita tak tahu nilai punca kuasa. Sama dengan 81. Jadi kita pun tukar dalam asas yang sama. Okey, 3 kuasa 8. Okey, 3 kuasa 8 X per Y sama dengan 3 kuasa 4. Jadi asas dah sama, ambil dia punya indeks. Apa X per Y sama dengan 4. Okey, sekarang kita assume let's X equal to 1. Okey, kalau X equal to 1, okey, Y sama dengan 4. So, 4Y, Y naik atas kan? Sama dengan 8. Y sama dengan 8 bagi 4, 2. Jadi, X1, kuasa 1, sini punca kuasa 2. Kita check. Betul ke? Okey, betul ke jawapannya? Punca kuasa 2, 6561.
81. Dapat. Okey. Bagaimanakah anda melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks? Jadi pelajar, kita dah belajar semua hukum indeks. Daripada asas sama darab, dia punya indeks kena tambah. Asas sama bahagi, indeks kena tolak. Okey, indeks darab indeks, indeks darab indeks. A kuasa kosong 1. Indeks negatif tukar jadi indeks positif. Lepas tu inilah indeks pecahan yang awak belajar hari ni. Okey, indeks pecahan yang awak belajar hari ni. Jadi daripada hukum-hukum indeks dah belajar ni, awak kena selesaikan soalan. Inilah dia soalan indeks. Pelajar, percayalah cakap cikgu, semua pelajar macam tak suka soalan indeks. Cikgu pun tak tahu kenapa pelajar tak suka soalan indeks. Sebab soalan indeks ni bagi cikgu senang. Cuma kena berhati-hati. Okey, dan kena ingat hukum indeks. Okey, jadi bila nampak soalan indeks, yang pertama, selesaikan kurungan itu. Kurungan tak nak. Selesaikan bracket. Okey. Kenapa? Kalau ada bracket bermaksudnya indeks dalam belum selesai. Dia kena darab dengan indeks yang di luar. Okey, saya gunakan merah. Pelajar tengok pada soalan, yang mana tak letak kuasa 1 kena letak kuasa 1. Okey. Tak ada kuasa maksudnya kuasa 1, nak yang dalam kurungan tu. Okey, kemudian settlekan kurungan. Jadi awak tengok kat sini, dia settlekan kurungan. Okey. Settlekan kurungan. Negatif 3 kuasa 1 darab 3, sebab tu dapat negatif 27. Okey, X kuasa 1 darab 3 dapat X kuasa 3. Okey, yang ni 2. 2 ni kuasa 1 kan sebenarnya. Okey, 2 ni kuasa 1. Okey, 2 kuasa 1, 1 kali 2. Tu yang dapat 4 tu sebab 2 kuasa 2. 2 tu dah kuasa 2. Sebab 1 ni darab dengan 2 di luar. 1 darab 2 di luar dapatlah 4. Okey, X 3 kali 2 dapat X kuasa 6. Y 4 kali 2 dapat negatif 8. Okey, settlekan tu. Okey, bawah tak ada kacau apa-apa lah. Alright, kemudian pasal seterusnya, lepas kurungan dah selesai, kita kena grouping. Grouping tu maksudnya kumpulkan dia ikut dia punya jenis. Okey, jadi kalau awak perasan dekat sini, ni, ini nombor. Nombor dengan nombor, X dengan X, Y dengan Y. Kenapa X ni 3 tambah 6 tolak 4 cikgu? Jadi awak tengok dekat sini. Okey, 3 tambah 6 sebab dia darab. Okey, X darab X tambah. Lepas tu tolak 4 sebab dia bahagi. Okey, tengok Y. Okey, Y negatif 8 bahagi. Jadi negatif 8 tolak 3 sebab dia bahagi. Okey, nombor selesaikan nombor dapat negatif 1. X dah selesaikan dapat kuasa 5. Y selesaikan dapat negatif 11. Seterusnya pelajar, mesti tiada indeks negatif. Okey, jawapan akhir tiada indeks negatif. Sebab tu kita belajar indeks negatif. Dalam indeks negatif kita belajar negatif tukar positif. Jadi tengok kat sini, Y kuasa negatif 11 kena jadikan dia positif. Y kuasa negatif 11 bermaksud 1 per Y kuasa 11. Sebab tu Y ni ada di bawah. Okay. Boleh? Okey, contoh seterusnya. Okey, ini yang kita belajar ni. Daripada punca kuasa, kita boleh tukar dia dalam bentuk indeks pecahan. Okey, kita boleh tukar dalam bentuk indeks pecahan. Tengok. Punca kuasa 2 tukar dalam bentuk kuasa 1 per 2. Okey. Yang ini terlupa, dia tak tulis kuasa, maksudnya dia kuasa 1. Jadi M kuasa 1 darab 1 per 3 kat luar. Okey, bila darab 1 per 3 kat luar, jadi M kuasa 1 per 3. Okey. Jadi apa lagi? Okey, ni tengok. Punca kuasa 2 ni. Punca kuasa 2 lepas tu kuasa 3. Tukar dalam indeks pecahan. Sebab tu kita belajar 4 jenis bentuk indeks pecahan. Ada kalanya bentuk punca kuasa lebih sesuai. Ada kalanya bentuk pecahan lebih sesuai. Bergantung kepada soalan. Okey, kemudian dah selesai semua. Tengok yang ni. Bracket semua dah hilang. Okey, baru kita asingkan dia ikut jenis dia. Tengok M. 1 per 2 tambah 1 per 3. Sebab sini. Ni M ni 1 per 2, M ni 1 per 3. Dia darab, jadi di sini kena tambah.
Okey, lepas tu kat bawah kan ada M juga. Okey, negatif 1/6. Tolak negatif 1/6. Okey, kemudian N pula. N, tengok. Okey, N kuasa 3/4. N kuasa 3/4 tambah 1. Sebab dekat sini darab, dia kena tambah, tolak. Bawah pun ada N kuasa 1/4. Jadi selesaikan daripada M kuasa 1, N kuasa 3/2. Kalau kuasa 1 tak perlu tulis. Sebab tu jawapan akhir tak ada kuasa 1. Ingat, kuasa 1 tak perlu tulis. Okey, selesai. Contoh 16, hitungkan nilai setiap yang berikut. Okey, jadi pelajar kita tengok. Okey, atas tak ada masalah. Bawah ni dalam bentuk punca kuasa. Okey, kita tukarkan dia. Okey, jadi yang ni dia nak selesaikan. Keyword dia ialah dia samakan dia punya asas. Okey. Sebab kalau awak tak samakan asas, awak tak boleh grouping. Biasanya kita nak samakan asas, kita gunakan nombor perdana. Jadi 49 ni nombor perdana dia ialah 7. 7 kuasa 2. 125 nombor perdana yang kita boleh guna 5. 5 kuasa 3. Okey, bawah ni pun kita tukar. Okey, 7. 24 kuasa 1. Just use your calculator. Okey, tekanlah payung tu. 7 kuasa berapa dapat 24 kuasa 1. Okey, 3125. Use your calculator juga. Buat payung tu 5 kuasa 5. 5 kuasa 6. 5 kuasa 7. Cari nilai. Okey, kemudian dah selesaikan. Okey, 7 dengan 7. 5 dengan 5. Okey, jawapan akhir mesti macam ni. Kalau nombor, dia tak boleh dalam kuasa lagi sebab dia suruh hitung nilai. Awak kena cari nilai. Ni 1/5 kuasa 2. Jadi tekanlah kalkulator. 5 kuasa 2, 25. Okey, ini pun sama. Okey, jom kita cuba buat soalan. Memudahkan setiap yang berikut, pelajar ini ialah homework. Yang mana cikgu buat, awak tak perlu buat lagi. Okey, jadi awak rasa awak nak suruh cikgu buat yang mana? Mesti awak nak suruh cikgu buat yang senang kan? Okey, cikgu ambil B. Okey, jadi B, M kuasa 1. Yang mana tak ada kuasa, saya terus tulis kuasa. N kuasa 2. Kuasa 3. Okey. Lepas tu darab. Okey, punca kuasa kita tak nak. Kita tukar M, N kuasa 1/2. Lepas tu kena darabkan dengan 4 di luar. Okey, per M kuasa 6. N kuasa 3. Kuasa 2/3. Okey, lepas tu kita selesaikan. Semua kurungan ni kita tak nak. Okey, maksudnya yang dalam kena darab yang luar. Okey, tengok sini. Yang saya buat anak panah ni. Ni kuasa 1, ni kuasa 1. Darab luar, darab luar. Okey, luar dan luar. Okey. Jadi M kuasa 3, N kuasa 6, darab M kuasa 1, 1 darab 1/2, lepas tu darab dengan 4 kat luar. Okey. 1/2 darab 4, 2 lah kan? Okey, jadi M kuasa 2, N pun kuasa 2, per, okey, M, N kuasa 2/3, tekanlah kalkulator awak. Okey, jangan malu-malu nak tekan kalkulator, tekan je kalkulator. N kuasa 2, 3 darab 2/3, dapat 2. Okey, kemudian dah selesai, dah tak ada kurungan. Okey, ini dah tak ada kurungan. Lepas tu kita groupingkan dia. M 3 tambah 2 tolak 4. Mana dapat? Ni, 3 tambah 2. Kenapa tambah? Sebab darab. Tolak sebab bahagi. Okey, lepas tu N 6 tambah 2 tolak 2. 6 tambah 2 tolak 2. Okey, yang mana bahagi kita tolak. Yang mana darab kita tambah. Ini hukum indeks yang kita dah belajar. Okey, M 3 tambah 2 5 tolak 4 1. N 6 tambah 2 8. 8 tolak 2 6. Okey, jadi 1 tak perlu tulis. M, N kuasa 6. Itu jawapannya. Okey, A dengan C awak buat. Hitung nilai setiap yang berikut. Banyaknya cikgu. Nampak macam susah, tapi senang belajar. Cuba buat. Ingat, dengan keyword, asas dia awak kena samakan. Sebab kalau awak tak samakan asas, macam mana awak nak groupingkan dia? Ini kan kena tunjuk jalan kerja. Okey. Jadi cikgu jawab A.
Cikgu ambil yang senang dulu. Okey, A. 7 kuasa negatif 4 darab 11 kuasa 4. Okey, kuasa 1/2 per, okey, nampak 49? Kita kan hafal sifir, kita tahu 49 ada dalam sifir 7. Okey, jadi 7 kuasa 2, 49. Kita kan tahu nombor perfect square, nombor kuasa 2 sempurna, darab 11 kuasa 2. Cikgu, mana datang? 121 ialah 11 kuasa 2. Okey, kemudian sertakan bracket 7 negatif 4 kali 1/2 negatif 2 darab 11. Okey, 4 kali 1/2 dapat 2. Okey, 7 kuasa 2 darab 11 kuasa 2. Okey, kemudian 7 dengan 7, 11 dengan 11, 7 negatif 2 tolak 2. Kenapa tolak ni? Negatif 2 kan 7 kuasa 2 kat bawah. Jadi kan tolaklah kat bawah, maksudnya bahagi. Okey, kemudian 11 2 tolak 2. Okey, jadi 7 kuasa negatif 4. 11 2 tolak 2 ialah 11 kuasa kosong. 11 kuasa kosong nilai dia 1. Okey, jadi bila 1 tak perlu tulis lah. Jadi ini 7 kuasa negatif 4. Adakah ini jawapan akhir? No. Dia mesti dalam bentuk indeks positif. Jadi tukar dia dalam bentuk indeks positif. Okey, itu jawapan dia. Okey, A cikgu jawab. Okey, lepas tu nak jawab mana ni? Ambil C lah. Okey, 2 kuasa 6 darab 3 kuasa 4 darab 5 kuasa 2. Okey pelajar, yang dalam ni semua darabkan dengan indeks di luar. C 2 kuasa 6, maksudnya 2 kuasa 6 kali 3/2, potong-potong 9. Okey, darab 3 kuasa 6 darab potong-potong 5 kuasa 3. Okey, seterusnya yang bawah ni. 256, 729, 125. Okey, kita guna asas 2 lah. Ambil kalkulator, 2 payung berapa dapat 256? Okey, 2 payung 8. Maksudnya 256 tu ialah 2 kuasa 8 punca kuasa 4. Okey, ialah ni punca kuasa 4 darab, okey, 729, tengok 3. 3 payung berapa? 3 payung 6. Okey, 3 kuasa 6 punca kuasa 2. Mana dapat ni punca kuasa? Okey, darab 125, maksudnya 5 kuasa 3 kan? 5 kuasa 3 per 3. Okey, kenapa per 3? Punca kuasa 3. Okey, cikgu terus selesaikan lah. Okey, jadi pelajar. Jadi ni 8 bahagi 4, 8/4 ni. Boleh dah jadi 8 bagi 4 apa? 8 bagi 4, 2. Okey. Kemudian seterusnya. Ni 6 bagi 2, boleh terus. 3. 3 bagi 3, 1. Sebab tak cukup ruang, ini cikgu padam, cikgu tulis kat situ lah. Okey, baru dah boleh selesaikan ikut dia punya jenis. 2 dengan 2. 9 bahagi 2 kuasa 9 bagi 2 kuasa 2. Maksudnya 9 tolak 2. Okey, 3. 6 tolak 3. Okey, 5. 3 tolak 1. Jadi 2 kuasa 7. 3 kuasa 3. 5 kuasa 2. Okey, cikgu, tinggal jawapan bening kan? No, tekanlah kalkulator awak ni. 2 payung 7 darab 3 payung 3 darab 5 kuasa 2. Okey, 86,400. Ini jawapan akhir. Tak boleh dalam bentuk kuasa. Kena cari nilai dia. Okey, saya dah jawab A dengan C. Awak jawab lah yang lain. Ada slide lagi. Maksudnya kena tunjuk lagi. Okey, boleh. A, C. Okey, cikgu pilih satu je. E. Alright, pelajar tengok. Yang mana ada kurungan. Saya terus darab je lah. Sebab saya nak cepat masa. 2, 4 kali 1/2, 2. Okey, darab 3 kuasa 6 darab 1/2. 3 kuasa 3. Darab 2. 2 ni awak tukar jadi nombor asas 2 terus. 2 kuasa 3. Sebab dah selalu buat latihan kot. Sebab terus nampak kot. Okey, 2 kuasa 3 per 3. Sebab dia punca kuasa 3.
darab 81. 81 ni maksudnya asas 3. Tekan kalkulator. 3 kuasa 4, 81. Okey. 3 kuasa 4 per 2. Okey, bawah ni 16 ni tukar kepada asas 2. Ingat kalau soalan indeks ni tukarkan pada asas yang sama. Jadi 2 kuasa berapa dapat 16? Cek. Okey, 2 kuasa 4 kot. Betul. 2 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4. Lepas tu kat luar dia 3 per 4. Mana ada 3 per 4? Ni. Okey. Darab 27. 27 ialah 3 kuasa 3. Okey, darab 1 per 3. Jadi 3 per 3 lah. Okey. 2 kuasa 2 darab 3 kuasa 3 darab 2. 3 bagi 3, 1. Okey, 3. 4 bagi 2, 2. Okey, ni selesaikan. 4, 3 per 4. Potong-potong. Jadi maksudnya 2 kuasa 3. Darab 3, 3 per 3. Maksudnya 3 kuasa 1. Okey, dah tak ada bracket-bracket semua. Bolehlah kita ikut jenis dia. Okey, 2. Tengok ni 2. 2 tambah 1. Sebab kat sini darab 2 kuasa 1. Tolak 3. Sebab sini bahagi 2 kuasa 3. Okey, seterusnya nombor 3. 3 kuasa 3 tambah 2 tolak 1. Jadi 2 tambah 1, 4 tolak 3, 1. 3 tambah 2, 5 tolak 1, 4. Jadi 2 darab 3 kuasa 4. Tekanlah kalkulator awak. 2 darab 3 kuasa 4. Dapat 192. Okey, jadi A, C, E cikgu dah jawab. Awak cuma perlu jawab B, D. Okey, B, D. Okey, soalan nombor 3, nombor 4. Cikgu jawab nombor 3, awak jawab nombor 4. Okey, diberi M sama dengan 2, N sama dengan -3. Hitung nilai 64. M tadi berapa? 2. Okey, cikgu terus masukkan nilai. 2 per 3 darab 512 kuasa negatif. Tengok. Mudah tak pakai baju ni masuk kat dalam video. Okey. 1 per N kuasa 3 negatif 3 bahagi 81 N negatif 3 per 2. Okey. Jadi tengok sini. Kita kena jadikan dia semua asas yang sama. Jadi 64, 2 kuasa 8, 2 kuasa 7, 2 kuasa 6. Okey, 2 kuasa 6, 64. Okey, ni 2 kuasa 6 darab 2 per 3 darab 512. Okey, 2 kuasa 9. 2 kuasa 9 darab negatif 1 per 3 jadi positif lah kan. 1 per 3. Okey, bahagi letak kat bawah lah. Okey, bahagi letak kat bawah. Okey, bahagi 81 rasanya bukan asas 2. Okey, asas 3. Okey, 3 kuasa 4 darab dengan negatif 3 per 4. Okey, negatif 3 per 4. Okey, kemudian settlekan kurungan. Jadi ini akan jadi 2 kuasa 2. 6 darab 2 per 3 pula kuasa 2. Okey, 6 darab 2 per 3 jadi sini kuasa 4. Darab 2 kuasa 9. Okey, darab dengan 1 per 3, 2 kuasa 3 per 3 kuasa negatif 3. Okey, jadi 2, 4 tambah 3 per 3 kuasa negatif 3. Jadi 2 kuasa 7 darab 3 kuasa 3. Tekanlah kalkulator awak, dapatlah jawapan 2 kuasa 7
darab 3 kuasa 3. 3, 4, 5, 6. 3,456. Jadi nombor 4 awak cuba buat sendiri. Nombor 3 cikgu dah tunjuk. Nombor 4 awak buat sendiri. Pelajar, inilah homework yang awak perlu buat. Yang mana cikgu dah bincang, awak tak payah buat lagi. Okey, buat dalam buku matematik 2. Untuk hantar pada minggu hadapan. Okey, sekian, terima kasih. Sila bersedia untuk quizzes. Itu saja. Okey, boleh tengok video yang kedua untuk problem solving pula.